Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syukri binti Muhammad Faru daripada Kumpulan 12 Kenegaraan bersama dengan rakan saya Nur Najwa binti Sabri akan membentangkan mengenai poster COVID-19 yang telah disiapkan bersama ahli kumpulan kami. Poster ini mengenai COVID-19 yang telah menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan hidup kita. Apakah yang dimaksudkan dengan COVID-19? COVID-19 ialah merupakan sejenis virus yang dinamakan sebagai Coronavirus Disease yang muncul pada tahun 2019. Kami juga telah memilih slogan patuhi SOP perangi COVID-19 bagi poster yang telah kami hasilkan. Slogan ini juga dipilih bagi mengingatkan kepada semua rakyat Malaysia untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membendung penularan COVID-19 ini. Seterusnya, apakah SOP yang ditetapkan? Antara SOP yang telah ditetapkan ialah 3S, iaitu sembang dekat, tempat sesak dan tempat sempit. Dr. Nisham juga sering mengingatkan masyarakat melalui sidang media agar mengelakkan pengamalan 3S bagi menghindarkan kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Seterusnya, kita pergi kepada 3S. Yang pertama iaitu sembang dekat. Virus COVID-19 dapat merebak dengan pantasnya sekiranya seseorang individu melakukan interaksi jarak dengan individu yang lain. Hal ini kerana virus tersebut dapat menjangkiti manusia melalui irisan dari hidung dan mulut yang tersebar daripada individu yang dijangkiti wabak COVID-19 batuk ataupun bersin. Irisan tersebut dapat merentasi objek dan permukaan di sekelilingnya. Hal ini akan menyebabkan sesiapa sahaja yang menyentuh objek tersebut di permukaan ini dijangkiti dengan virus tersebut kerana individu tersebut sudah tentunya akan menyentuh hidung, mata dan mulut selepas memegang objek yang terdedah dengan virus tersebut. Seterusnya kita pergi kepada 3S yang kedua iaitu tempat sesak. Keadaan tempat sesak akan menambahkan lagi kebarangkalian untuk seseorang individu mendapat penyakit COVID-19. Hal ini kerana tempat sesak yang tersebut dipenuhi oleh individu-individu yang datang daripada pelbagai kawasan dan kemungkinan kawasan yang dikunjungi oleh individu tersebut merupakan kawasan yang terdedah dengan kes COVID-19. Sekiranya terdapat seseorang individu yang telah dijangkiti COVID-19 di tempat sesak tersebut, orang lain yang berada di kawasan itu juga turut berkemungkinan akan dijangkiti. KKM kini sedang mengawasi perkembangan jangkitan ini dan situasi sentiasa berubah dan akan mengemas-kini maklumat penyakit ini dari laman sesawang KKM dari semasa ke semasa. 3S yang ketiga iaitu tempat sempit. Masyarakat perlu mengelakkan diri daripada berada di tempat-tempat yang sempit. Hal ini kerana ruang yang sempit memudahkan lagi berlakunya jangkitan virus nanti. Pergerakan yang terhad ketika berada di tempat yang sempit juga mengukuhkan kita daripada melakukan penjarakan sosial. Kegagalan dalam menjaga jarak akan menyebabkan kita dan individu lain bersentuhan antara satu sama lain. Sentuhan yang berlaku berkemungkinan dapat merebakkan virus ini dari satu individu ke individu yang lain. Walaupun kapasiti yang berada di tempat sempit tersebut hanyalah 2 hingga 3 orang, namun ia tetap berbahaya kerana tiada penjarakan sosial antara satu sama lain. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, saya Nur Najwa binti Sabri. Saya akan teruskan dengan penerangan yang selanjutnya. Bagi menyahut seruan kerajaan dalam menangani penularan COVID-19, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mematuhi SOP ataupun prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam menangani penularan COVID-19. Okey, antara SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan adalah sentiasa mencuci tangan, memakai pelitup muka jika berada di luar dan menjaga jarak 1 meter serta duduk di rumah dan keluar jika ada urusan penting sahaja. Kerajaan sering menekankan kepada rakyat, terutamanya pekerja-pekerja dari sektor pemakanan untuk sentiasa mencuci tangan. Tangan merupakan anggota tubuh yang sering terdedah dengan virus. Oleh itu, kita perlulah memastikan tangan kita sentiasa bersih, mencuci tangan dengan air dan sabun yang secukupnya dapat mematikan virus yang terdapat di tangan kita. Terdapat 7 langkah mencuci tangan dengan betul. 1. Basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya. 2. Gosok tapak tangan. 3. Gosok di setiap jari dan celah-celah jari. 4.
4. Gosok kuku di tapak tangan. 5. Gosok di belakang tangan. 6. Basuh tangan dengan air yang secukupnya dan bilas tangan dengan kain yang bersih. Pemakaian pelitup muka merupakan salah satu daripada SOP-SOP yang diwujudkan oleh pihak kerajaan dalam usaha membendung penularan virus COVID-19. Pihak kerajaan telah mewajibkan pemakaian pelitup muka dalam kalangan rakyat pada 1 Ogos 2020. Bagi individu yang ingkar, individu tersebut akan didenda sebanyak RM1,000 di bawah Akta 342 atau Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1958. Pelitup muka wajib dipakai di tempat padat dan sesak seperti pasar awam, pasar tani dan tempat tumpuan pelancongan. Selain itu, ia juga wajib dipakai ketika menaiki pengangkutan awam seperti bas, teksi dan ETS. Namun begitu, bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun dan ke bawah tidak diwajibkan untuk memakai pelitup muka, dan rakyat juga tidak diwajibkan memakai pelitup muka ketika berada dalam kenderaan sendiri, ketika di rumah dan juga semasa melakukan aktiviti fizikal. Masyarakat juga diingatkan untuk sentiasa memakai pelitup muka dengan betul. Cara yang betul untuk memakai pelitup muka adalah dengan pakai pelitup muka dengan menutupi hidung dan mulut sepenuhnya. Antara SOP lain yang diwujudkan oleh pihak kerajaan adalah penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal dilakukan dengan mengamalkan jarak 1 meter daripada orang lain. Menurut Dr. Nur Hisham, penjarakan sosial dapat mengelak jangkitan COVID-19 sebanyak 60%. Oleh itu, masyarakat perlulah mengamalkan penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial ketika membeli makanan di restoran, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli barang keperluan di pasaraya, membeli ubat di farmasi, membuat urusan di ATM ataupun bank dan juga mengisi minyak di stesen minyak. Seterusnya, kerajaan juga menyuruh kepada semua masyarakat untuk duduk di rumah dan jangan keluar sekiranya tiada keperluan. Hal ini adalah untuk menghalang potensi dijangkiti atau menjangkiti virus kepada orang lain. Arahan ini juga dilakukan bagi melindungi keluarga kita dan juga golongan-golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas dan juga kanak-kanak. Usaha ini juga dilakukan bagi mengekalkan zon hijau dan mengembalikan zon kuning serta zon merah kepada zon hijau. Dengan arahan yang dikeluarkan iaitu duduk di rumah, masyarakat masih boleh untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian seperti main permainan tradisional seperti congkak, dam bola dan haji serta saidina, serta membaca buku atau komik, tolong ibu dan ayah mengemas rumah, buat latihan mata pelajaran yang dirasakan lemah, tonton TV bersama keluarga dan juga melakukan senaman ringan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Akhir kata, patuhi SOP perangi COVID-19.